ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dapati faridah Yesus surah 6 ayat 4 dan 5. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Enam, percaya, yakni mengaku putus di hati. Percaya dengan makna mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati, itu percaya, iman. Yang mana kita jangan lupa tarik iman yang terdahulu. Tarik iman yang terdahulunya mengikut dan menerima hati, mengaku dan membenar hati, iman. Sebab kita ni bicara rukun iman. Rukun iman yang keenam, maka kita kena balik kepada tarik pengertian iman yang terdahulu. Jadi dalam kitab Hati Faridah ni didatangkan Islam, iman, yang ketiga di hadapan ihsan. Kemudian didatangkan takrif Islam, kemudian disusuli dengan rukun Islam. Kemudian takrif iman disusuli dengan rukun iman. Jadi apa makna rukun iman yang keenam ni percaya? Kita balik kepada takrif iman itu sendiri. Apa iman? Iman ni mengaku hati, membenar hati. Iman adalah at-tasdiq bil qalbi, iman. Membenar hati, mengaku putus di hati, iman. Kemudian sama ada timbul syukur ingatan di hati ataupun tidak, itu bukan pengertian iman. Nak timbul ingatan syukur di hati, itu berkaitan dengan maqam ihsan, yang mana di hadapan dia akan datangkan apa dia pengertian ihsan. Apabila kita dapat menunaikan ihsan dengan sempurna, kita dapat menunaikan ihsan dengan sempurna, kita mengerjakan segala perintah Allah, wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah, maka naiklah maqam ihsan, naik maqam muraqabah, naik maqam musyahadah anis zauq. Ini kecap di batin, timbul syuhud di basirah, ingatan di hati. Timbul syuhud ingatan di hati ini bukan ihsan, maqam ihsan. Jadi nak dapat maqam ihsan, dia kena menyempurnakan ihsan dengan sempurna. Sebelum nak cerita bab ihsan, iman kena betul dulu, kepercayaan kena betul dulu. Jadi iman, kepercayaan, percaya di sini adalah menerima, mengaku hati, bukan ingatan di hati. Ini saya sebut berulang-ulang kali, sebab dalam masyarakat kita, termasuk pengajaran dalam rakaman-rakaman live FB, banyak yang mencampur adukkan antara iman dengan maqam ihsan. Apabila sebut kata beriman, berpegang di akidah, maka dia mesti zauq di hati, kecap di hati, meresap di hati, menjiwai di hati. Jadi lari daripada apa dia iman. Iman ni apa? Kemudian kita pergi pula pada rukun iman. Percaya qadar dan qadar, apa makna percaya? Percaya balik kepada takrif iman, dengan makna membenar hati, mengaku hati,
percaya di hati. Masalah timbul tak timbul di ingatan itu bergantung kepada basirah masing-masing. Itu bukan pembicaraan bab iman. Itu bukan pembicaraan bab rukun iman. Ni. Jadi sekarang ni apa dia iman pun jadi bolong, tak boleh nak beza. Imannya mana? Ihsannya mana? Kemudian barulah timbul bab maqam ihsan, maqam muraqabah atau maqam ihsan. Naik kepada maqam musyahadah, itu maqam ihsan. Itu cerita lain tu. Hak maqam musyahadah inilah yang dinyatakan dalam kitab-kitab hakikat. Kitab hikam, kitab ad-durun nafi, kitab al-manhalus safi, kitab tanwirul qulub fi isqatit tadbir. Hak dalam kitab ni cerita bab maqam ihsan. Kalau cerita bab iman di dalam tu pun bukan iman syariat kita ni. Iman yang kamil, iman yang sempurna. Iman siapa tu? Imam aulia illah. Kalau dalam kitab hakikah tadi cerita bab tauhid. Ada tauhid, belum ada tauhid. Tauhidnya apa tu? Tauhid khasah, tauhid aulia. Kalau dalam kitab hakikat tu cerita bab makrifah. Makrifah mana tu? Makrifah khasah, makrifah aulia, makrifah dengan nur, makrifah dengan zauq, makrifah dengan syuhud. Tu makrifah aulia. Ni kita dah cerita makrifah permulaan agama. Nakwi kita ni ada iman. Itu makrifah permulaan agama. Kemudian makrifah kita ni nak jadi kau lama kau kuat, pergi kepada ihsan. Daripada ihsan ni lah. Daripada amal ibadat kita ni. Wajib sunat, belah-belah tahun, puluh-puluh tahun, pilihan Allah, kurnia Allah, makrifahnya kalau kau subuh, naik makrifah khasah, makrifah aulia, atau kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita makrifah apa tu? Makrifah aulia, makrifah para sahabat radhiyallahu anhum. Ni biar letak molek. Jadi kalau diumbi pembicaraan Islam, iman dan ihsan pun jadi apa? Kucalana situ asas ilmu syariatnya tidak ada. Tak seduk ngajilah punah. Tak seduk ngaji. Dah salah ke pembicaraan dalam kitab-kitab hakikah, hikam, audun salahnya kok mana? Itu ilmu sebenar. Nak salahnya kok mana? Tapi kena letak molek lah. Orang yang bawa tu guru yang mursyid. Orang yang nak belajar tu yang padang layak. Sebab itu noh kitab-kitab hak tinggi dah noh. Guru tu mesti guru yang mursyid. Hak bab syariat ni, hak ni semua orang kena masak ni. Semua orang kena hadam molek ni, hak ilmu syariat ni. Kemudian nak mengajar tinggi-tinggi tu, kalau ada kesempatan alhamdulillah lah penambahan ilmu. Tapi hak permulaan Islam, iman, ihsan ni kena kemah ni. Hak ni hak mula-mula sekali ni. Jadi hak dalam kitab-kitab hakikah ni dia bukan cerita bab ni iman hak syariat ni. Bukan cerita bab tauhid hak pegangan kita. Bukan cerita makrifah hak pegangan kita. Cerita iman yang kamil, iman aulia, iman sahabat. Kalau cerita tauhid empat tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat. Siapa tauhidul af'al? Maqam fana, maqam aulia. Anu tauhid tu. Kalau cerita makrifah tu. Dia letak molek. Jangan duduk tukar bimbo. Kalau tukar bimbo tu maknanya pembicaraan hakikah pun tidak mursyid. Hak nanyanya pembicaraan syariat pun tak mursyid juga. Bukan tak mursyid pembicaraan hakikat je, pembicaraan syariat pun tak mursyid juga. Habis kira dah lah. Kalau kita tak pandai ilmu hakikat tak ada salah. Tapi kalau tak pandai hak ilmu syariat ni, hak mursyid syariat pun tak ada, ni jeng kan. Apa di iman?
Ni apa dia takrif iman? Membenar hati, mengaku hati, bukan syuhud di hati, iman. Jadi takrif iman pun bolok wong. Ni. Takrif iman ni salah dah. Ni kita mula-mula ni Islam, iman, ihsan. Ni cerita bab iman. Apa dia takrif iman? Ni cerita bab ni. Kita mengaku putus di hati. Kita mengaji faham kemas, kita mengaku putus di hati. Berimanlah namanya. Kemar pergi pada ihsan. Baru cerita bab maqam ihsan. Ni timbul pula kata nak tauhid ihsan. Tauhid maqam tu, tauhid maqam ihsan, tauhid aulia. Cerita kepada siapa? Cerita pada orang awam. Hak syariat pun bobo terbuka barunya nak ambil ni, kita nak cerita tauhid ihsan. Pengajaran tauhid saya tidak akan pisahkan antara tauhid pegangan dengan tauhid syuhud. Tak pisah warna, waktu kena pisah. Sebab hak tauhid kita duk ngaji ni, hak kewajipan kita ni. Ini hak usaha kita ni. Kena belajar molek, kena pegang molek. Nu tauhid khasah nu kurniaan Allah Subhanahu wa taala tu. Tak menjadi kewajipan kepada kita. Saya ajar tauhid ni siapa nak menghilangkan keakuan. Faham nak hilangkan keakuan, faham tak? Menghilangkan keakuan. Tak ada aku. Aku tak ada pilihan, aku tak ada apa-apa. Itu maqam fana, tu maqam aulia. Tiba-tiba duduk maqam syariat nak buang aku tak ada pilihan, aku tak ada perbuatan. Tuhan berlaku tu jabariyah, sesat. Ahok maqam fana nu itu Tuhan yang lenyapkan di basirah mereka, bukan mereka yang buat. Kita duduk maqam syariat, kita wajib isbatkan di akidah kita, aku ada pilihan, aku ada perbuatan. Itu ahli sunnah wal jamaah. Ni. Tiba-tiba tak sampai maqam, Allah belum lagi lenyapkan di basirah. Tiba-tiba duduk maqam syariat, tak ada, aku tak ada pilihan, aku tak ada perbuatan, sebab aku nak menghilangkan keakuan. Itu jabariyah. Pilih lakon seumpama tu. Lepas tu kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, anak-beranak saya macam Ustaz cerita tu memang sungguh lah. Tak ada. Dia kata, aku tak ada pilihan, aku tak ada perbuatan, aku tak ada. Mana Ustaz? Dua je lah kata. Mana? Pertama disampai maqam fana, maqam aulia. Bertuah awak, keluarga awak ada aulia. Aulia kok mana? Dia kata dunia jelam lebih daripada orang lain. Cakap sombong lebih daripada orang lain. Pemarah lebih daripada orang lain. Aulianya kok mana? Oh, kalau dok maqam aulia jabariyah. Dua tu je. Dua. Kalau disapa maqam fana sungguh tak ada. Alhamdulillah ada keluarga kita maqam aulia. Dak Ustaz mengaji tak hujung pakai kata. Fatihah tahiyat pun suruh baca depan tak berani, dia kata nak dengar dia baca ruan ni. Baru cehning baru duk ngaji agamanya maqam aulia orang ni. Kalau dak apa maqam dia duduk maqam syariat, dinafikan, dia tidak isbatkan, tak letakkan di pegangan ada pilihan dan perbuatan, jabariyah, sesat. Tu je. Jawab kat mana lagi? Ni letak molek. Dia hak terpesong dalam bab ilmu haqiqah ni. Hak siapa hak parah-parah pun ada juga. Akhirnya Tuhan belaka. Tuhan. Tu kau parah tu. Dia kalau lama dia pesen tu. Dah hakikinya memang gitulah. Yang menggerakkan Allah, yang mendiamkan Allah, yang segala-galanya Allah. Akhirnya Allah tunjuk kat orang. Tak jumpa pesen tu. Ni hak dia kau parah. Sebab apa? Sebab itu hak zauk di dalam, bukan hak duduk lidah. Lidah dipanggil nutqiyah. Ini zauqiyah yang Tuhan kecapkan di batin aulia ilah. Bukan di batin kita. Kita ni batin sifat mazmumah pun panggil apa? Sifat mazmumah tu belum di hati. Dengan dosa-dosa pun belum bertaubat. Nak zauk di hati macam mana?
Dosa-dosa pun belum bertaubat laginya. Solat zaman dulu tinggal, qada pun belum je laginya. Puasa tinggal zaman muda, qada pun belum je laginya. Nak zauk apa? Syariat pun tak lepas. Ni apa pasal ni? Benda ni memang realiti dalam masyarakat. Timbul di kalangan orang-orang yang tengah-tengah belajar jadi pesen tu. Sebab dia tak mengaji ni syariat ni. Dikir barang, dikir rendah, komang dia nak naik atas. Naik atas kok mana? Kemudian berbutul dengan orang ngajar pula, tak nak beza Islam, iman, ihsan dia makam pula. Makam muraqabah, makam musyahadah, tak nak beza situ. Maka timbulnya tauhid ihsan. Tauhid ihsan tu hak mana? Hak makam tu. Kita nak cerita bab iman ni. Islam, iman dan ihsan. Nak ada agama. Sebab agama merangkumi Islam, iman dan ihsan. Nak ada agama ni. Nak ada agama baru ni. Nak dapat makam tu hak kemah agama, lepas tu kau sempurna serah kepada Allah Subhanahu wa taala tu. Kita mula-mula ni nak jadi beragama, biar atas landasan agama hak sebenar. Terutama sekali dalam bab pegangan ni. Ni cerita bab iman ni, percaya. Hak masa lagi rukun iman, bukan cabang iman. Rukun iman hak 6 perkara ni. Mana percaya apa mana percaya? Balik kepada takrif iman, mengaku di hati, membenar di hati, mengaku putus di hati. Tak timbul bab ingatan di hati. Bab ingatan di hati itu pembicaraan bab lain. Lepas tu kena ingat molek. Kalau cerita bab akidah berpegang, maka kena ingat gundulah. Bukan apa. Berpegang iman, tidak ada timbul bab ingatan di hati. Hati kita nak memperingatkan, itu latihan kita. Itu latihan kita, bukan salah. Kita nak ingat di hati Allah, ini kuasa Allah, ini kuasa Allah. Itu latihan kita. Tapi kita cerita bab iman ni bukan di situ. Iman ni mengaku putus di hati. Kemudian kita nak latih nak memperingat ni, tak ada masalah tu. Tapi jangan kita lupa kewajipan asas kepada kita. Jangan kita duduk latih ni, kewajipan asas kita jadi tak berapa cara mana tu punahlah tu. Jadi percaya sekalian perkara. Mana sekian perkara ni? Baik dan jahat. Apa baik? Iman dan ta'ah. Apa jahat? Kufur dan maksiat. Sekalian perkara ni, kesemuanya. Ni kali yang ke-100 bukan kali dah. Ada tanda dah. Kali yang ke-100. Kira-kira kita ni insya-Allah lah minggu ni bereslah rukun iman ke-6, insya-Allah minggu depan kita masuk ihsan. Cuma minggu ni kalulah cukup sejam, rasa dak puas hati lagi, kita cukuplah sampai sejam setengah. Tengok hari ni mana. Ada tanda ke dak? Minggu ni minggu ke berapa? Ada tak tanda? Tak ada. Minggu ke berapa? Berapa? 16. 16 dah molek Sama dengan surah Imam hok 2-3 tahun lepas 16 siri. 16 siri. Mana? Untuk pegangan masing-masing simple je. Hak kita nak belajar ni sampai peringkat kita boleh cerita. Kita boleh menyampaikan, kita boleh mengajar. Hak tu yang kita nak. Kita boleh cerita, kita boleh menyampaikan, kita boleh mengajar. Siapa nak dengar kita mengajar? Kita mengajar kepada anak-anak cucu kita. Bukan siapa-siapa kita nak mengajar ni. Kita nak mengajar anak cucu kita. Kita nak mengajar bab akidah anak cucu kita. Kita boleh mengajar. Ini mengajar je. Hak kita sampaikan ilmu. Kalimatun minal khairi yasma'uhal mu'min fayamalu biha wa yu'allimuha khairun min ibadati sanah. Nabi kata, satu kalimah
daripada kebaikan, yang mendengar akan kalimah daripada kebaikan ni oleh orang mukmin, maka beramal ia dengan kalimah kebaikan ni dan mengajak ia akan kalimah kebaikan ni, satu kalimah je lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ini kalimah kebaikan ni pula, kebaikan apa ni? Usuluddin pula, tauhid pula. Bayangkan. Kita ajar pada siapa? Ajar pada anak cucu kita. Anak cucu ni bekalan kita lepas daripada kita mati. Anak cucu mana? Anak cucu yang ada iman, anak cucu yang ada akidah. Kita ajar ni. Untuk kita pegangan kita seorang, faham, pegang, clear, ada apa? Cuba kau royak sepatah dua, Allah tak reti nak royak. Kau dah kita je lah. Hak kita sampai ke belah-belah minggu ni tak ambuh tu. Nak siapa boleh royak ni hak pegangan ahli sunnah, hak ni pegangan hak Mu'tazilah, hak terpesong, hak punahlah pegangan ni. Lepas tu dengan nama-nama pun kita ingat lagi nama-nama. Bagus. Gitu je lah. Kesemuanya. Kalau tanda 100 lebih. 100 lebih. Beda 100 dah 16 minggu dah. Seminggu berapa kali sebut. Sekalian perkara, kesemuanya takkid kuat. Kesemuanya tak payah dah. Sekalian perkara, ya dah lah. Dalam hadis riwayat Muslimnya, wabil qadri kulli. Kesemuanya dalam hadis Nabi. Kesemua sekian perkara daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Habis kat tu je. Macam sebut semua-semua lah. Contoh tak ada contoh. Sebab apa? Semua perkara nak contoh apa lagi? Lepas tu nak tanya pula dah ni gerak cicing nak Allah juga ni. Tanya buat apa? Gerak semut ni Allah juga. Bukan semut tu gerak diri tu. Semut tu duduk atas bahu kita. Contohnya semut atas baju kita. Kita pun bergerak, kita pun berjalan. Semut atas baju kita tu duduk diam tu gerak jugalah dianya. Siapa yang gerakkan semut tu? Gerakkan tubuh badan kita Allah. Gerakkan baju yang ada di tubuh kita ni Allah. Lepas tu atas baju kita ada semut siapa gerakkan semut? Tanya buat apa lagi? Nak kata apa lagi? Tanya apa lagi? Gerak tubuh Allah gerakkan. Tubuh bergerak, baju bergerak. Tak usah tanya lah. Semua perbuatan Allah. Atas baju yang bergerak ni, kerana tubuh bergerak zahirnya, tapi gerak baju Allah buat gerak juga. Bukan tubuh yang digerakkan oleh Allah. Ada selapis lagi pula. Atas baju tu pula ada pula semut seekor. Siapa gerakkan semut tu? Tak payah tanya dah. Sebab apa? Sekalian perkara, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kadang apa benda jadi masalah? Masalah nak faham perkataan. Iyalah, memanglah sekian perkara, memanglah segala-gala, tapi apa pulaknya? Atau lemah sungguhlah. Iyalah sekalian saya faham sekalian tu. Okeylah sekalian tu saya faham. Semua perkara tu saya faham. Tapi takkan waktu pun oh ni pesen ni kena mandi air koloh ni loh. Kena selang dalam koloh. Ni kata mandi koloh 7 koloh ke apa? Nyelam ambil air koloh mandi. Kena nak mandi bunga. Mandi bunga dah lain kau. Mandi bunga tu hak tak nikah. Ni lain ni. Mandi apa tak tahulah ni. Tak nak tanya dah. Sebab apa? Sekalian perkara. Bukan bergeraknya semua, bergeraknya kumang pun tersudut tanyalah. Sekalian perkara perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah
pada perbuatan, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kesemua perbuatan Allah, berlaku di bumi, berlaku di langit, berlaku di dunia, berlaku di akhirat, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk wa imam malaikah, namanya makhluk sekalipun tak bekah sama sekali. Habis cerita. Lepas tu pula mata. Dah tugas malaikat macam tugas kita. Tugas kita manusia menjadi khalifah atas muka bumi ni. Tapi apa yang kita lakukan, semuanya perbuatan Allah. Apa yang malaikat lakukan, kesemuanya perbuatan Allah. Malaikat sama, manusia sama, makhluk. Makhluk lemah, tak bekah sama sekali. Yelah, makhluknya lemah, tapi takkan lemah, tak ada apa satu. Ni nak kenal diri ni. Yelah, kita mengaku kita lemah, tapi lemah kita lemah gapo? Lemah nak buat langit tak boleh. Lemah kita lemah gapo? Lemah nak buat bumi tak boleh. Lepas tu lain-lain tu kita buat sendiri. Oh, dia tak kenal diri. Dia ingat ke lemah, dia lemah benda besar-besar tu. Lemah tidak ada sebarang peranan walaupun sebesar zarah. Tu nak kenal kita. Nak kenal diri ni, baru kita kenal Allah. Dan kalau kita buat berlaku ni, semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baru kenal, oh itu kekuasaan Allah. Ni tak kenal diri ni. Jadi kita ni ada kuasa juga. Kuasa yang hakiki lah. Yelah, kuasa yang hakiki. Tapi kuasa hakiki pun, buat langit tak mampu, buat bumi tak mampu. Hak ni memang kuasa kita mutlak. Kuasa mutlak, kuasa yang menjadikan, itu kuasa yang hakiki. Kuasa hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk Allah, kalau sebut kuasa pun sebut je kuasa. Majas je tu. Sebut kuasa, sebutlah kuasa. Siapa yang kuasa, siapa yang kuat, siapa yang gagah, bubuh je lah, tak ada masalah. Tapi apa yang berlaku tu, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pegangan kita ni. Boleh. Jadi kesemuanya daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah perbuat dengan muwafaqah, dengan selaras, dengan bertepatan iradahnya, kehendaknya kehendak Allah pada sedia kala. Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan sifat ilmu Allah, telah menentukan segala-gala perkara pada azal, ketentuan azali. Apa yang sedang Tuhan lakukan sekarang adalah perkara yang Allah telah tentukan pada azali. Allah yang bersifat dengan iradah, yang muwafaqah, yang selaras dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di iradah ilmu Allah azali ni semuanya mubram, putus belaka dah. Tidak ada mu'allak. Yang mu'allak tergantung hanya di catatan malaikat di Lauh Mahfuz, yang malaikat catat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak malaikat catat di Lauh Mahfuz ni ada yang mubram, yang putus, ada yang mu'allak, yang tergantung. Yang mubram di Lauh Mahfuz sama dengan hak di ilmu Allah. Yang mu'allak di Lauh Mahfuz, yang tergantung di Lauh Mahfuz, sampai masa hak mana yang akan berlaku, malaikat yang tukang catat, malaikat yang tukang jaga Lauh Mahfuz ni pun tak tahu sampai masa berlaku. Salah satu daripada dua jalan yang tergantung tadi, hak berlaku itulah selaras dengan hak azali. Dia gitu ya. Kalau kata doa merubah ketentuan, berubah hanya di catatan malaikat sahaja. Asal tak berdoa, tak ada bahagian. Dia berdoa, ada bahagian. Terubah dah. Daripada tak ada bahagian, tiba-tiba ada bahagian. Terubah hanya pada catatan Lauh Mahfuz. Tapi berdoanya dia, itulah ketentuan dan perbuatan Allah. Dia ada bahagian, itulah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tergantung catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Kemudian segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah, termasuk perkara yang jahat. Ini pegangan kita. Adapun percakapan adab kitanya, kita sekali-kali jangan menyandarkan perbuatan jahat kepada ketentuan dan perbuatan Allah. Kita wajib beradab dengan mengatakan bahawa yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Itu adab
percakapan. Ini akidah kita, segala-gala Allah telah menentukan pada azal. Pegangan yang terpesong, Allah tidak menentukan apa-apa yang akan berlaku. Bahkan Allah tidak mengetahui apa pun yang akan berlaku. Itu akidah qadariyah yang menafikan takdir Allah, yang menafikan tahu Allah. Ini kafir ijma' ulama. Ada golongan terpesong, Allah tidak menentukan, tapi Allah hanya mengetahui. Golongan terpesong laginya, bagi dua pula, hak baik Allah menentukan, hak jahat Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Ini semua akidah yang terpesong belaka. Termasuk akidah terpesongnya, Allah hanya menentukan sebahagian perkara, tidak menentukan sebahagian perkara. Mana yang Allah Ta'ala menentukan? Kelahiran kita bila, kelahiran kita di mana, kelahiran kita bangsa apa, kelahiran kita daripada ibu mana, kelahiran kita lelaki ke perempuan, putih ke hitam, dia kata, hidung acung ke hidung kepek, dia kata, comel ke hudung, Allah yang menentukan. Bilakah kematian kita, di manakah kematian kita, bagaimanakah kematian kita, Allah yang menentukan. Hak di tengah tu Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Ini pun akidah yang terpesong. Jadi ketentuan Allah hanya kelahiran, permulaan, kematian di penghujung. Kehidupan kita 30 tahun ke, 40 tahun ke, 50 tahun ke, tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui. Ini pun akidah yang terpesong. Pegangan kitanya, sekalian perkara, kesemuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kelahiran dan kematian semata-mata. Bawakan seumpama ni dibawa oleh orang-orang yang bukan sebarang-sebarang. Jadi kita mengaji bab akidah ni, nak dulu fardu ain, siapa yang bawa sekalipun, kalau dibawa tu salah, kita boleh letaklah tu salah. Lepas fardu ain kita je, walaupun dia tu glamour macam mana sekalipun, orang awam yang jahil angkat macam mana sekalipun, salah, itu dalam bab pegangan, barulah kita lepas fardu ain ngaji dalam ilmu pegangan. Timbul sekarang ni, Allah hanya menentukan kelahiran dan kematian. Adapun di tengah tu tidak ada ketentuan dan tidak ada ketentuan daripada Allah. Jadi sekarang ni kehidupan kita ada ni, tak ada ketentuan Allah. Ketentuan Allah hanya kelahiran kita dan kematian kita semata-mata. Pegangan kita rukun iman yang keenam, sekalian perkara, kesemuanya adalah ketentuan dan perbuatan Allah. Bukan kata sebut dah berulang-ulang ratus kali, sebut tu siapa ke keluar keng bang apa? Ni, sebut sungguh tu panggil apa? Keluar keng ke apa? Keluar nak tekak apa? Kan ada kan masa time semangat tu sebut tu. Apa? Keluar nak tekak. Dia kita kan ada time semangat tu kan. Keluar nak tekak tak ke apa? Keluar? Orang merih. Oh ya. Keluar orang merih. Keluar orang merih benar. Dah. Tak, bukan. Jadi sungguh ni di mari tu bagai-bagai tu. Hak kita duduk sejik surau ni clear, tak ada masalah kita duduk sejik surau ni. Hak bagai-bagai. Kalau yelah hak senyap-senyap lah. Kalau hak tanya tu soalan tu memang Allah kata apalah timbul soalan gitu. Kadang-kadang soalan pelik-pelik tu tak mampu nak jawab. Macam mana nak hurah kepada orang faham gini ni? Nak hurah macam mana ni? Sebab apa? Sebab tak pernah dengar pun orang faham seumpama tu. Jadi kita nak hurah tu jadi gelak gambar. Yelah kadang-kadang benda yang kita boleh jawab hurah ni soalan biasa-biasa. Soalan seumpama ni, soalan seumpama ni biasa dah orang tanya, maka kita pun senang nak jawab. Tapi ada soalan yang kita dah kena mikir dulu, mikir macam mana ni. Jadi macam-macam ni akhir zaman ni. Padahal simple je. Sekarang perkara kesemuanya ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada azal. Sampai masa berlaku sekarang, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Hak berlaku sekarang kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku secara semula jadi. Sebut dalam minggu lepas, berpegang perkara berlaku secara semula jadi, dan kita dipanggil secara tabi'i. Secara semula jadi ni pegangan. Kalau percakapan alam semula jadi, alam semula jadi dengan makna hak alam hak berlaku sama-sama gitu. Alam berlaku dia gitu atau alam semula jadi, tapi pegang kita tetap kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat secara matbu'nya, secara semula jadinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak la ya'sunallah amarhum, malaikat tak derhaka sama sekali. Matbu' dia semula jadi malaikat ni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana pun matbu' semula jadi ni, Allah yang menentukan, Allah yang melakukan, Allah yang menentukan, Allah yang melakukan. Hak malaikat melakukan ketaatan, hak malaikat sama tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah kata malaikat secara matbu', secara semula jadi, hak tu hak zahir dia gitulah. Tapi tidak ada perkara yang berlaku secara semula jadi. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berpegang ada perkara yang berlaku secara semula jadi. Contoh biasa dalam kitabnya, pisau memutuskan secara semula jadi, kafir ijma' ulama. Berpegang Allah jadikan tajam dipisah. Tajam dipisah tu Allah yang buat. Sampai saat pisau tu memutuskan secara semula jadi dengan tajam yang Tuhan letak dipisah. Itu akidah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Hak kafirnya langsung tidak ada kaitan dengan Allah yang jadikan tajam dipisah. Ini contoh pisah lain samalah. Api ke, air ke, nasi ke, obat ke, semuanya Allah jadikan. Jadikan panah di api, jadikan khasiat di obat, memang Allah jadikan. Sampai masa panas dia memutuskan sendiri, khasiat dia menyembuhkan sendiri. Ini akidah yang khilaf ulama. Adapun kalau api itu menghanguskan secara semula jadi yang tidak berkait dengan panah yang Tuhan jadikan, obat menyembuhkan secara semula jadi yang tidak berkait dengan Allah yang obat itu menyembuhkan secara semula jadi yang tidak berkait dengan Allah yang jadikan khasiat di obat, itu kafir ijma' ulama. Tidak ada perkara yang berlaku secara semula jadi, dan tidak ada perkara yang berlaku secara tumpang turuk. Secara tumpang turuk, secara tadilah Allah menggerakkan tubuh kita, maka di masa yang sama baju di tubuh kita bergerak. Di masa yang sama semut yang ada di baju kita pun bergerak. Tidak ada yang berlaku melainkan Allah yang lakukan. Tetapi kalau kita berpegang Allah hanya menggerakkan tubuh badan kita, baju bergerak hanya tumpang turuk. Tubuh yang Allah gerakkan, semut yang ada di atas baju pun bergerak, hanya tumpang turuk. Tubuh yang digerakkan oleh Allah, bukan Allah yang menggerakkan baju, bukan Allah yang menggerakkan semut atas baju. Itu kafir ijma' ulama. Tidak ada perkara yang berlaku secara tumpang tu. Ini pegangan. Allah yang gerakkan air, Allah yang alirkan air. Maka benda yang menurut air bergerak tu Allah yang gerakkan, bukan tumpang turuk. Air yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian perkara kesemuanya ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Ada pun hanya percakapan. Kalau kita kata gok sapah tu mari mana tu, lepas daripada musim banjir, air surut, tinggal sapah, tinggal lupu. Sapah mari mana tu, air bawa. Sapah turut air, lupu tu air bawa, lupu tu turut air. Tu cakap sebab zahir tak ada masalah. Tapi kalau pegang dia akidah seumpama tu, ini sampah tu bergerak, air yang bawa, bukan Allah yang gerakkan. Pegangan. Lumpur tu bergerak, air yang gerakkan, bukan Allah yang gerakkan. Itu kafir ijma' ulama. Adapun setakat dia cakap sampah tu air bawa turut air, sampah tu. Lumpur tu air bawa turut air, tu zahir. Pegangan ni. Kita orang Islam yang beriman, hak ni tak dah ni, tak ada apa-apalah. Itu hanya dipanggil percakapan, hak asbab zahir semata-mata. Sebab itulah kita berkaitan dengan pegangan ni,
Cakapan tetap macam biasa, asbab zahir biasa kita cakap. Pegangan macam mana? Tu awal-awal ni pegangan ni. Ni awal-awal. Cakap macam biasa je. Makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, matahari panas, api panas, kipas berangi, kipas sejuk, aircon jadi sejuk. Tu cakap asbab biasa je tu. Kita bawa kereta, kita naik motor apa semua tu, kereta motor yang bawa kita, kita mari ni tumpang orang yang boleh sapa sejuk, tumpang siapa? Tumpang kereta orang. Jadi kereta yang bawa, kereta yang bawa. Memang gitu kita jawab. Tapi pegangan kitanya, gerak kita dalam kereta sekalian Allah buat. Tapi jangan pula jawab, bila mari sejuk ni bukan tumpang kereta pun, Allah yang sampaikan. Aku pun tengok, hak jenis apa Tuhan lipat bumi ni berkali ni. Lakoh siapa? Dah kalau kata tumpang, boleh siapa sejuk tumpang kereta orang, tumpang motor orang je. Jadi bergerak siapa tu, kereta lah yang sampaikan, motor yang sampaikan. Tu cakap sebab zahir belaka. Itu cakapan harian. Lepas tu macam mana pegangan? Tetap dah ni, dah kosek dah. Dah kosek dah pegangan ni. Orang Islam kan mayang bang dok tinggal. Hak ni hak mula-mula tetap dah. Pusing kan. Dia tak mengaji langsung tu macam mana hak dia cakap, takut-takut dia pegang. Apa kita nak tomoh-tomohnya? Tak pernah mengaji ni. Mengaji ni bukan sekarang. Hak kita mengajinya sebelum kita balik mak ayah ajar kita. Mak ayah ajar kita dalam rumah tu je. Tak ada pergi ngaji mana-mananya. Mak ayah dia tak ajar berkali. Tahu mana kita? Tahu mana kita? Jadi maknanya benda ni masing-masing lah. Cuma kalau kita berasa nak tanya kawan kita tu, bolehlah tanya. Bolehlah tanya. Tapi cuma nak ceritanya, hak zahir cakapan gitulah hak kita cakapnya. Asbab lah hak kita cakapnya. Tak ada salah. Itu dipanggil percakapan isnad majazi, sandaran kepada asbab zahir. Pegangan hak tetap ada sininya. Hak sandar pada asbab zahir ni, dalam ayat-ayat Quran pun Allah sandar pada asbab zahir. Mimma tumbitul ard, daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Allah ni bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hakikinya Allah, tapi Allah kata bumi. Yumbitu lakum bihi zar'a, menumbuh manfaat bagi kamu dengan sebab hujan akan tanaman. Tuan kata hujan tu menumbuhkan tanaman, tapi sebenarnya yang menumbuh tanaman bukan air hujan, Allah. Tu sandar pada asbab zahir juga. Dalam hadis Nabi, luqaimatun yuqimna sulbahu, beberapa suat yang boleh membetulkan tulang belakang wa ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan bukan beberapa suat, kita makan banyak suat-suat, siapa tak nak bangun nak ibadat. Dah gitu dah. Nabi kata luqaimatun yuqimna sulbahu, beberapa suat yang boleh membetulkan tulang belakang. Kalau tak makan kan tak bangun. Bila makan betul tulang belakang, boleh buat ibadat. Tetapi adakah makanan yang kita makan tu yang membetulkan tulang belakang kita? Ada, Allah yang buat. Itu hanya dipanggil Nabi bersabda atas asbab zahir semata-mata. Nabi kata aslu kulli da'in al-baradah wa aslu kulli dawa'in al-himyah. Punca penyakit adalah banyak makan. Penyakit ni sahih lah kitanya tau. Kita penyakit apa kalau tak mari daripada makanan? Puncanya mari daripada makanan. Nabi pun kata punca mari daripada makanan. Tapi pegangan kita semuanya Allah buat, makanan tak boleh bekat. Tu bukan doktor yang kata punca penyakit makanan. Dok Nabi yang kata punca penyakit makanan, banyak makan. Punca penyakit banyak makan. Lepas tu Nabi kata pula punca obat, punca rawatan adalah pantang.
Pantang. Nak sembuh penyakit kena pantang, jangan makan bisa. Oh dah pantang tak bekah, bisa tak bekah. Tu pegangan. Ni ada orang jenis nafsu punya pasal. Nafsu punya pasal. Mengamuk bini. Mengamuklah bininya. Tak boleh paling kelain, tak ada sekejap digomoh lalu dah dapur. Dia tutup laki dia. Dia jaga. Bini terlepas pandang je pas ke dapur lalu dah. Cari khobek hok dia nak makan. Hok bisa-bisa tu lah. Ngamuklah bininya. Sebab tu laki sakit tu bini susah. Dia tak susah mana tu laki dia sakit tu. Tapi dia susah sebab dia susah. Bini tu susah, duk marah sebab dia susah. Tu laki kata, Allah bukan bisa ni yang bekah, Allah yang buat. Memang pegangan tetap dah. Tapi punca penyakit tu apa? Makan tu lah. Tak boleh nak makan juga. Tapi pegang kita semua Allah buat. Hakikinya tak ada. Bukan makanan, bukan pantang yang bekah, Allah. Itu pegangan. Ni kadang-kadang ni nafsu punya pasal. Nafsu ni jangan duk kata. Kalau boroyak nanti sakit. Nafsu punya pasal. Hak sahih sakit. Sahih ni ada. Faham tak? Sahih mesti wajib sakit. Sahih mesti wajib ni hukum mana? Hukum adat. Hukum adat. Hukum syarak Allah yang buat sakit, bukan yang lain buat sakit. Tapi sahih pasti wajib sakit ni hukum adat. Orang sakit gaul. Dia pun tengok akad jamu tu kambing. Gitu dia kambing apa dah ingat. Dia kata kalau saya makan hok ni rebah lalu. Kena balik lah. Balik lah. Lepas tu nak balik jumpa dengan member sembang pula. Nak balik sembang pula. Sembang. Lama-lama tengok dia tengah akad kambing tak setarang. Hak kata nak balik lalu sana ni. Nak balik lalu ni. Hak dia kata memang rebah lalu. Tapi nafsu ni walaupun sakit tu menangis orang gauk ni. Kain kena daging dia pun sakit dah. Tapi nafsu makan punya pasal. Lepas tu dia makan tak sikit, makan banyak. Dia tak ni kata, makan sikit sakit juga. Dia kata, pula-pula sakit makan banyak lah. Ni nak cerita kan Allah, nafsu. Hak dia sakit mengidak setara tu nafsu punya pasal. Sanggup lagi. Kalau sana nak balik sana, kalau dan dia balik tak ada kawan sekat nak cakap tu mungkin selamatlah dia. Kawan tu cakap mati bila tengok orang dak akak kambing. Aku bahang pula kau. Aku ambil ketek aku bahang, aku ambil boleh ada. Lepas tu mana? Ada orang laning dia kata. Ada benda tak tidur orang laning dia kata. Nafsu punya pasal. Makan ke apa tu? Tak patah. Tapi pegang kita tetap dah. Semua tu datang dari perbuatan Allah. Tapi Nabi sandar kepada asbab. Tak ada salah. Sandar pada asbab tu tak ada salah. Dan kitab-kitab pun itulah ayat Quran banyak sandar pada asbab. Dalam hadis banyak sandar pada asbab. Banyak sandar pada asbab. Tak ada salah. Dalam kitab-kitab pun sandar pada asbab. Dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh. Air yang menyucikan najis. Air mutlak yang menyucikan najis. Air boleh bekah? Air boleh menyucikan najis? Tak. Najis itu suci, hilang najis, hilang sifat najis, bukan air yang buat, Allah yang buat. Tapi kita ngaji tak fiqhnya, air mutlak ni lah yang menghilangkan najis dan menghilangkan sifat-sifat najis. Tapi pegangan kitanya, apa yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Tak ada salah. Pakaian yang menutupi aurah kita, pakaian. Adakah pakaian bekah? Tak. Tertutupnya aurah kita perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan pakaian. Tengok. Banyaklah kalau kita nak cerita hak asbab zuhir dalam mana-mana ilmu sekalipun. Termasuk dalam ilmu tasawuf sekalipun, menyandarkan pada asbab. Zikir yang zikir yang menghilangkan
aghyar akdar dalam hati kita. Dah Allah yang menghilangkan, bukan zikir. Tapi kata zikir itu asbab zahir. Hakikinya hilang aghyar dan akdar di hati kita ni Allah yang buat. Tapi sandar kepada asbab, tak ada salah kan. Samalah sandar kepada obat. Makan obat, penyakit jadi sembuh, penyakit jadi stabil. Tak ada salah apa-apa pun. Ni faham molek sini ni. Salah pengajian hanya percakapan asbab diubuh kafir lalu dah. Ni dia tu jatuh hukum kafir, sebab man kafara mukminan faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan mukmin, kafir itu balik pada diri dia sendiri. Ada ngaji tempat kita hok pesen ni. Cakap obat sikit kafir. Muju siapa cepat di hospital kafir. Muju siapa cepat di hospital selamat dia. Dak, bukan Allah yang bukan doktor yang menyelamatkan. Allah tu pegangan kita. Cakap tadi muju siapa sebab itu asbab zahir. Ni mengarut punya pengajian. Cakap asbab je. Cakap asbab. Ni kadang-kadang cakap pelik-pelik. Kebetulan jumpa dah ni nak bagi surat asa, surat samang, surat ngelang, surat jemputan kahwin. Kebetulan jumpa. Syirik mu. Mana ada kebetulan jumpa? Allah yang melakukan kamu berjumpa di tempat yang sama. Tak ada kebetulan. Cuma berlaku di bawah qada dan qada Allah. Mana ada kebetulan berlaku atas dunia ni? Semuanya qada dan qada Allah. Tu pegangan kebetulan hak zahir. Sedang molek jumpa sini. Kebetulan dah ni jumpa ni. Sedang molek. Tu cakap sebab zahir je. Tak boleh. Kafir. Allah kata sesat. Ni salah pengajian ni. Lepas tu kena beringat nak ngaji ilmu tauhid. Kadang-kadang orang cakap kan, tak ada duit mati. Tak ada duit mati. Kafir dia royak dalam rakaman YouTube. Tak ada duit matilah kita ni. Itu hak sebab zahir. Hati gantung ke duit semata. Tu bab tasawuf ada ke tak ada, tu bab lain. Tak boleh cakap tak ada duit mati siap kafir dia bubuh. Samalah kita cakapnya. Buat kerja gapa-gapa, ni mu tinggal. Tak ada kerja gapa lah kitanya. Padang-padang duduk tunggu saja sini. Sebab ditinggal alat yang paling utama sekali. Ditinggal alat paling utama sekali. Tinggal alat tu kau tak ada kerja. Memanglah gitulah. Tapi hak jadi kerja Allah buat, bukan alat tu. Sama juga kalau kita masak. Gapa kau bahan hak paling utama? Tak ada hak tu sekara tak jadi. Garam. Ini saya dengar dalam rakaman dia kata garam. Ya ke tak? Garam. Itu alat utama. Tak ada garam tak jadi masak. Tak jadi hak kita masak ni. Syirik kafir sebab dia kata garam. Allah. Apa benda ni? Pakai comel lah orang mengajar. Hak tu hak cakap. Kemudian kita masak-masak ni sesedap rasa. Maknanya sesedap rasa ni molek lah. Rasa dia. Mari mana hak sesedap rasa ni? Mari daripada garam. Syirik kepada Allah. Sebab yang jadi rasa Allah, bukan garam. Allah. Digi pada hak rasa pula tak mari di hati ni. Hak cakap satu hadah. Syirik kafir. Hak di hati ni pula. Kita masak sesedap rasa, hati kita ingat pada siapa tu? Ingat pada Allah yang buat ataupun garam? Ingat pada garam. Syirik kafir dia bubuh. Naik kereta. Naik kereta, ketika highway sedap jalan. Ketika masuk jalan kampung, selekor, pening kepala berasa. Jadi sebelum tu hak sedap jalan sebab apa? Highway. Sekarang ni pening sebab apa? Selekor banyak. Syirik kepada Allah. Sedap jalan tu Allah buat, bukan highway. Pening tu Allah buat, bukan selekor. Allah kata, ini semua ada rakaman belakang ni. Bawa kereta pula. Bawa kereta ke apa? Kereta Mercedes. Lawan dia kereta kacir. Kalau bawa kereta Mercedes ni sedap je. Bawa pun sedap. Ambil selekor pun sedap. Berik mengejut pun okey. Kalau kacir, terbanglah jawapan dia.
Nah, kacau terbang lah jawapan dia. Sekarang ni masa buat khatimah Cidih sedap ni, Allah buat ke khatimah Cidih ni? Dah ingat ke Allah? Ingat kata khatimah Cidih ni syirik kepada Allah. Mana kira tu? Akhir zaman jadi mudah syirik kafir ni apa penyakit? Hak bercakap hanya percakapan asbab. Hak hati ingat tak ingat, ini bergantung pada kekuatan basirah masing-masing. Ini bukan bab pegang tetap dah ni rukun iman kena. Segala-gala perkara ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupalah kita ahli sunnah wal jamaah wajib kita isbatkan kita ada ikhtiar dan kita ada usaha. Kita ada ikhtiar dan kita ada usaha. Ini akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi sebelum kita nak bicara ikhtiar dan usaha, ni sekalian perkara ni, kesemua perkara ni qadar dan qada Allah. Dalam kitab Minhaj, walaupun hanya terdetik di hati, ketentuan dan perbuatan Allah. Ni hati kita lah detik nak tu dalam hati ni. Bagaimana ni? Qadar, ketentuan dan perbuatan Allah. Saat mata kita berkerlip, nadi kita bergerak, ketentuan dan perbuatan Allah. Bayangkan sekecil-kecil terdetik di hati pun qadar dan qada Allah. Pilihan hati kita qadar dan qada Allah lah. Kalau sekecil berkelip mata, bergerak nadi, qadar dan qada Allah. Perbuatan kita, usaha kita, jangan lari daripada sini. Qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita pegangan ahli sunnah wal jamaah, wajib kita isbatkan di akidah kita ada pilihan, kita ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita tetap terikat di bawah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhtiar usaha kita pun terikat dengan qadar dan qada Allah, jadi tak ada gapo satulah kitanya. Kita tak masuk bab ikhtiar usaha. Kita faham di rukun iman yang ke-6 ni, sekalian perkara kesemuanya qadar dan qada Allah dah kan sini. Memang selain daripada tu tak ada apa-apa. Nak pergi kok mana lagi dah. Sebelum kita pergi pada ikhtiar usaha, kita ambil faham di rukun iman. Sekalian perkara ketentuan dan perbuatan Allah. Kesemua perkara ketentuan dan perbuatan. Maknanya selain Allah tidak ada apa-apa. Gitulah hakiki dia sebenar-benar. Tetapi oleh kerana dalam ayat-ayat Quran menyandarkan perbuatan kepada kita, maka wajib kita mengisbatkan di akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada pilihan, kita ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan tak lari daripada tajuk kita rukun iman yang ke-6, sekian perkara kesemuanya ketentuan dan perbuatan. Habis itu je. Jadi hakikinya kita tidak ada apa-apa. Memang hakikinya kita tidak ada apa-apa. Tetapi kalau kita tidak berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, itu akidah yang bercanggah dengan ayat Al-Quran. Ayat dalil mudah saya duk sebut semuanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah, akan dikau kami yang minta pertolongan. Jadi kalau kita tidak berpegang, kami ada pilihan dan perbuatan, maka tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu akidah Jabariyah, akidah yang sesat. Bila kita berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, pilihan perbuatan mutlak. Mana rukun iman yang ke-6 pula sekian perkara ni? Mana pula ayat yang kita duk baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni Rabb. Rabb ni Tuan. Tuan yang hakiki. Itu Rabb. Rububiyah. Rabb ni Tuan yang hakiki. Tuan yang menjadikan, Tuan yang mencipta, Tuan yang menyusung, Tuan yang memiliki, Tuan yang mengasuh. Ni Rabb. Alam ni semua makhluk yang ada ni semuanya marbut bagi Allah, yang dimiliki oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah, yang diatur oleh Allah, yang disusung oleh Allah. Ni Rabbil Alamin, akidah kita.
Kemudian ayat iyyaka na'budu, kami pula sembah, kita berpegang kami ada pilihan, kami ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kami tetap duduk di bawah Rabbil Alamin. Di situ je. Ni kena letak molek ni. Ini akidah ayat Al-Quran. Ayat jadi macam belaga. Rabbil Alamin, na'budu, ada. Ayat tidak akan tanakut, tidak akan berlawan. Lepas tu nak letak mana ni? Rabbil Alamin. Hakikinya memang semuanya daripada Allah. Lepas tu na'budu, kita peganglah kami ada pilihan dan perbuatan. Tapi na'budu pun kena duduk di bawah Rabbil Alamin. Sudah. Al-Quran tidak akan berlawan. Ini kalamullah. Ini satu surah. Satu ayat yang sama. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar pasir, tapi Allah Ta'ala lah yang masukkan pasir dalam mata orang kafir. Pada peperangan peperangan Hunain dengan Puak Hawazin tu, selepas pembukaan Mekah, tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Tengok, tidak melontar pasir ketika engkau melontar. Ketika engkau melontar ni apa benda ni? Ketika engkau melontar ni, suasana Nabi melontar tu, maka wajib berpegang. Nabi ada pilihan, Nabi ada perbuatan. Tapi walakin Allah harama. Melontar Nabi, pilihan perbuatan Nabi itu Allah yang melakukan, Allah yang memasukkan mata dalam masa orang kafir. Wa ma ramaita, tidak melontar engkau yang Muhammad, tu hakiki dia. Iz ramaita, ketika engkau lontar itu zahir dia. Berlawan, tak berlawan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan perbuatan kamu. Perbuatan kamu tu Allah yang buat. Tapi Tuhan kata tak perbuatan kamu. Tuhan kata perbuatan kamu. Perbuatan kamu tu pada zahir. Tapi adakah perbuatan kamu bekas? Ada. Allah yang menjadikan kamu, dan Allah yang menjadikan perbuatan kamu. Ni kalau tak molek ni. Baik kita usaha, ahli sunnah jemaah macam mana, qadariyah macam mana, jabariyah macam mana. Ini ahli sunnah, qadariyah, jabariyah dalam persoalan ikhtiar usaha adalah nama yang paling glamour. Tapi kalaulah dalam bab ikhtiar usaha, qadariyahnya mana, jabariyahnya mana, tak boleh nak cerita, bergelak gambar lah orang panggil. Sebab ahli sunnah, qadariyah, jabariyah, ni nama-nama kita kata nama hak sahur. Apa dia qadariyah? Kita ada ikhtiar usaha kita boleh bekas dengan kekuatan yang Allah letak kita. Itu qadariyah. Jabariyahnya mana? Tak ada apa satu kitanya mu Tuhan. Tadilah wali ke ataupun jabariyah? Jabariyah kalau siapa makam. Kita ahli sunnah jemaah, kami ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kami tetap duduk di bawah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekalian perkara, kesemua perkara, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ketentuan dan perbuatan kita kalaulah pilihan dan perbuatan kita duduk bawah ketentuan Allah dan perbuatan Allah, kita tidak ada apa-apa, memang hakikinya kita tidak ada apa-apa. Ini satu perkara pula. Kata kita memilih, tetapi pilihan kita terikat. Jadi tak ada. Tak ada. Tak ada apa ni pula. Tak ada ni. Sebab tu dalam kitab tauhid mengatakan mukhtaran zahira majburan batina. Pada zahirnya kita memilih. Hakikinya apa yang kita pilih terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Zahir kita memilih, kita melakukan. Ya, sekarang. Apa yang kita buat sekarang ni? Kita bergerak, kita paling, kita tengok, kita tukar tangan, kita duduk macam tukar kaki kita apa semua. Kita bebas melakukan, ataupun kita tak mau gerak tapi tangan gerak. Kita tak mau gerak jadi kepala gerak. Kita yang memilih sendiri. Zahirnya kita bebas. Nanti kita bangun pula, kita nak keluar kut pintu mana, bebas. Bukan kata kita melangkah dalam keadaan kaki kita tu macam ditolak-tolak, ditarik-tarik, diremuk kenturu oleh orang lain. Tidak.
Kita bebas memilih dan kita bebas melakukan pada zahir. Hakikinya apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan terikat dengan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Kena fikir tu. Kita bebas pada zahir. Tapi apa yang kita pilih itulah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak perbuatan ikhtiariyah. Dia persoalan ikhtiar usaha ni ada satu dia panggil perbuatan ittirariyah. Satu dia panggil perbuatan ikhtiariyah, satu dia panggil perbuatan ittirariyah. Ikhtiariyah ni yang disandarkan kepada pilihan kita. Ittirariyah ni tiada pilihan kita. Mana ittirariyah? Tersepak, terjatuh, berjalan ikhtiariyah, pilihan kita sandar pada pilihan kita. Pilihan kita tetap terikat di bawah ketentuan dan perbuatan Allah. Sepak bukan pilihan kita, panjat pokok pilihan kita, terjatuh bukan pilihan kita. Dipanggil ittirariyah. Ittirariyah lagi ni contohnya orang OKU. Kadang-kadang tangan dia bergerak, Parkinson, tangan dia bergerak. Ada pilihan dia tidak? Tidak ada pilihan. Kadang-kadang kepala dia bergerak, kadang-kadang tubuh dia bergerak. Ini dia panggil perbuatan ittirariyah. Kalau dalam solat, adakah batal solat kerana perbuatan banyak? Tak ada batal solat sebab ittirariyah. Bukan dia yang memilih untuk menggerakkan tangan kita, tangan di dalam solat, untuk menggerakkan kepala bahu di dalam solat. Tidak ada pilihan dia, maka solatnya tak batal. Sebab itu dia panggil perbuatan ittirariyah. Jadi perbuatan ittirariyah ni bukan pilihan ni. Ni sepakat ulama antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Mana sepakatnya? Tidak ada kaitan pun dengan hamba, ketentuan perbuatan Allah 100%. Tak ada khilaf. Ahli sunnah pun ketentuan perbuatan Allah 100%, Mu'tazilah pun ketentuan dan perbuatan Allah 100%. Hak bezanya perbuatan yang datang dari pilihan kita. Datang pilihan kita ni lah. Ahli sunnah kitanya, walaupun kita ada pilihan, tapi tetap ketentuan dan perbuatan Allah. Tapi Mu'tazilah, pilihan kita mutlak, perbuatan kita mutlak. Allah letak dah kekuatan di akal kita untuk memilih, Allah letak dah tenaga kita untuk bergerak, maka akal kita memilih sendiri. Perbuatan kita yang melakukan itu hak Mu'tazilah qadariyah. Walaupun kita kata perbuatan ittirariyah 100% daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi sama je dengan perbuatan ikhtiariyah 100% daripada Allah taala juga. Sebab sekian perkara kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bezanya perbuatan ittirariyah tidak disandarkan kepada hamba. Maka hamba tak ada salah apa-apa. Tadilah kalau dalam solat, tangan bergerak masa dia baca Fatihah, kepala bergerak, bahu bergerak ketika baca Fatihah. Sebab dia cacat, dia OKU dia seumpama tu. Maka tak sandar pada perbuatan hamba, tak ada salah. Solat pun tak batal. Adapun perbuatan ikhtiar ni hakikinya 100% daripada Allah, tetapi disandarkan kepada hamba. Kalau perbuatan tu baik, balasan baik. Kalau perbuatan tu salah, maka balasan pun buruk. Sebab apa? Sebab sandar kepada hamba memilih, hamba yang melakukan. Tapi hakikinya pilihan hamba, perbuatan hamba tetap duduk di bawah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni hak pilihan perbuatan kita ni. Ni timbul soalan-soalan. Apa yang berlaku ni? Ketentuan Allah ke pilihan kita? Ketentuan Allah pada hakikinya, pilihan kita pada zahir. Pegangan kita apa yang berlaku ketentuan Allah, dan pegangan kita juga kita ada pilihan, ada ikhtiar dan ada usaha. Tapi pegangan kita, walaupun kita berpegang ada pilihan dan ada perbuatan, pilihan dan perbuatan kita tetap ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita bebas memilih ataupun Allah yang menentukan? Bebas memilih pada zahir, Allah yang menentukan pada hakiki. Itu je. Soalan ni banyak-banyak orang tanya. Kalau begitu dia kata kita ni umpama robot yang diprogramkan. Dah.
segala-gala terikat. Jadi kita umpama bukan robot dah, robot yang diprogramkan. Robot yang diprogramkan. Hakikinya memang kita umpama robot yang diprogramkan. Hakikinya kita memang umpama wayang kulit yang digerakkan oleh tok dalam, yang mana kulit tu tidak ada pilihan, kulit tu tidak ada perbuatan, semata-mata digerakkan oleh tok dalam. Itu hak hakiki dia. Maknanya apa? Kita tidak ada apa-apa. Hakikinya kesemuanya adalah ketentuan dan perbuatan Allah. Tapi kita tetap wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan yang duduk di bawah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebut pilihan, lepas tu terikat. Pilihan, lepas tu terikat. Ni kalau macam mana kita nak cerita perkara seumpama ni kepada orang yang memang tak ada agama kepada mereka. Cerita kepada orang-orang liberal contohnya. Orang-orang yang bukan kata bab pegangan, bab syariat zahir ni pun bab hukum hakam halal haram ni pun dia petika macam-macam dah bab hak zahir ni, hak halal haram hak zahir ni pun dia petika macam-macam dah. Dia pakai akal dah bab hukum hakam hak zahir ni. Syarat mewajibkan, dia fikir tak logik. Syarat mengharamkan, dia fikir tak sesuai. Hak bab syariat, hak zahir ni pun dia pertikam macam-macam. Macam mana kita nak cerita bab akidah seumpama ni kepada golongan seumpama ni? Tak tahu nak cerita lah, nak cerita macam mana. Memang dijeh awal-awal lagi. Bahkan pernah secara terbuka NGO yang nama Islamik, tapi NGO yang liberal, dia terang-terang iman akidah mesti dibina atas tonggak akal fikiran. Jangan semata-mata turut sahaja. Jadi jumuk dipanggil intelektual yang jumuk. Kalau cerita bab ni memang awal-awal lah, dia tolak awal-awal. Bahkan dia kata kita kena pakar akidah Mu'tazilah, jangan pakar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia tak logik dengan akal, beku akal dia kata. Jadi kalau kata kita ada ikhtiar usaha, usaha ni bagaikan ilusi saja, dia kata memanglah dia tak boleh terima tu. Ikhtiar usaha mesti mutlak. Ikhtiar usaha kita yang mencipta pilihan kita sendiri, kita yang mencipta tindakan kita sendiri. Maka kita akan bertanggungjawab di hari akhirat atas pilihan kita sendiri, atas perbuatan kita sendiri. Kalau baik, kita akan dapat balas balik di akhirat. Kalau buruk, kita akan disesat di akhirat. Sebab apa? Pilihan kita mutlak, ciptaan kita sendiri. Perbuatan kita mutlak, ciptaan kita sendiri. Barulah Tuhan Maha Adil, kita akan menanggung akibat di hari akhirat. Kalau dipakai akal semata-mata, ni kalau tak ada asas penggangan, memang makan dia lah. Kami ikut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni, Tuhan kuasa. Sehingga kan Tuhan kuasa nak memasukkan orang baik ke dalam neraka. Tuhan kuasa belaka, tapi Tuhan tidak memungkiri janji. Tuhan janji orang baik Tuhan akan balas syurga. Tuhan balas syurga lah. Tuhan kuasa nak lebur neraka. Tuhan kuasa, tapi Tuhan berjanji dah orang baik Tuhan akan balas syurga. Tuhan balas syurga. Tu je lah. Dia tak diterima ni. Pernah satu diskusi ni dia panggil apa? Dia ada bukan terbuka lah. Maknanya dia punya pentah dia tu. Tapi sekarang ni semuanya terbuka belaka dah, sebab semua ada live belaka. Dia tengok dalam diskusi dia tu terang-terang supaya kembali pada akidah Mu'tazilah. Maknanya kita ada daya ikhtiar sendiri, kita yang mencipta perbuatan kita sendiri. Maka Allah akan membalas akan perbuatan kita, barulah Allah Maha Adil. Kalau Allah yang menentukan segala-gala, Allah yang buat segala-gala, tiba kita kena hukum atas ketentuan Allah. Kerana Allah menentukan kita memilih melakukan jahat, maka tak adil Allah, dia kata. Kan boleh memakan. Ni macam ni hak akhir zaman sekarang ni. Dia kata Allah bukan diktator, dia kata.
Diktator kan? Allah menentukan, Allah yang melakukan segala. Diktator. Allah ni dah diktator demokrasi wali tau. Kau ni faham? Allah kata. Cuma nak ayatnya kadang-kadang akalang seumpama ni payah juga. Payah. Macam mana kita nak memahamkan kepada orang-orang yang memang dia pakai akal semata-mata. Agak sukar. Ini semua perkara gaib. Ini semua perkara gaib. Mana? Pada terang-terang rukun iman kitanya, segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala bisa kata je. Kemudian kita macam mana? Kita macam mana? Nak tanya apa lagi, kita macam mana? Kita macam tunggu kayu. Apa tunggu kayu ke kita ni? Tunggu kayu ke kita ni? Sekarang ni macam mana sekarang ni? Bila segala-gala tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita? Macam mana kita macam mana? Dah saya ni, saya macam mana? Tak ada macam mana lah. Macam sekarang. Sekarang macam mana? Nanti macam mana? Begitulah kita. Dah kata ketentuan dan perbuatan Allah, itulah ketentuan dan perbuatan Allah. Macam mana apa lagi? Oh, jadi macam tunggu kayu. Tak. Tuhan tak jadikan kita tunggu kayu. Tapi kalau Tuhan jadikan kita tunggu kayu lah kitanya. Kekong situ lah. Tapi Tuhan buat kita manusia. Kita bergerak, kita bernafas, kita bernyawa, organ-organ kita berfungsi. Tapi apa yang berlaku tu semuanya ketentuan dan perbuatan Allah. Itu je. Itu pegangan kita. Lepas tu sampai masa saat berlaku perbuatan Allah di kita ni, tak ada ingat Allahnya. Kita berlaku. Tu orang awam tak ada salah apa-apa pun. Jadi pening. Lepas tu tak bergerak kata, ada Allah belaka. La ilaha illallah. Tak sanggup gerak kata. Duk keras situ. Sampai ke Melaka keras duk sejik. Apa? Allah. Duk gapa kita. Tak ada gapa apa. Saat tu bernafas ke tak bernafas? Tak usah bernafas. Dah mati. Tuhan tak takdirkan mati tu. Pening. Ialah kadang-kadang kalau orang mengaji tu pening, dia ditanya dengan soalan hok memang pening. Kita hok tu kan dengar ni pun pening juga. Nak jawab pun kita pening, tak erti nak jawab. Sebab pelik-pelik. Biasalah kadang-kadang cerita tu mula-mula tu, pening. Biasa je. Lepas lama tu clear. Dan itu pening kenapa? Pening sebab berlawan dengan hak dalamang sendiri. Hak pemahaman sendiri. Itu dia pening. Kita faham molek rukun iman kena, clear tak apa dia ni. Jalan macam biasalah kehidupan kita. Bagaimana? Simple saja. Sekalian perkara kesemuanya ketentuan dan perbuatan Allah. Sekian perkara kesemuanya ketentuan dan perbuatan Allah. Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan ilmu, telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Itu pegangan percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita. Pening pula dia kata. Sebab apa pula cakap tak sama dengan pegangan. Atau sudah pening lah Tuhan kata gitu, kita buat gitu sudah lah. Gitu je. Dah pegangan baik jahat, ketentuan dan perbuatan Allah. Kenapa pula cakap tak boleh? Sebab kita diwajibkan beradab dengan Allah. Kenapa pula? Allah kata. Kalau jenis budak-budak pakai kekok je tau. Kenapa dia korek? Jadi pegangan baik buruk, ketentuan dan perbuatan Allah, kita ahli sunnah wal jamaah, percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri kita sendiri. Adapun pegangan Mu'tazilah, perkara baik saja ketentuan Allah, perkara jahat Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui saja. Kita memilih sendiri, kemudian kita melakukan perbuatan jahat. Berlakunya perbuatan jahat, qada perbuatan Allah juga.
bagi golongan Mu'tazilah ni. Cuma Allah tidak mengqadarkan, menentukan perkara jahat. Mu'tazilah seumpama ni, Allah tidak menentukan perkara jahat yang akan berlaku. Allah hanya mengetahui khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Sampai masa berlaku, kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara semula jadi dan tidak ada perkara yang berlaku secara tumpang turuk. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan kita. Adapun percakapan asbab, kita menyandarkan perkara yang berlaku kepada makhluk, atau tak ada salah. Itu hanya percakapan, dipanggil percakapan isnad majazi, bukan isnad hakiki. Sandar sementara kepada asbab zahir. Kenapa bukan sandar hakiki? Sebab qarinahnya orang yang beriman pasti berpegang keesaan Allah pada perbuatan. Dia menyandar kepada asbab, sandar pada nasi, sandar pada obat, hanya sandar pada asbab zahir. Hakiki pegangan segala-gala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu percakapan. Kemudian ingatan kita teringat akan Allah yang menentukan, yang melakukan. Orang awam tak ada salah apa-apa pun, teringat kepada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah, sekalipun kita wajib isbatkan di akidah kita, kejakkan di akidah kita. Kita ada pilihan, kita ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita jangan lari daripada tajuk rukun iman yang keenam, sekalian perkara, kesemuanya ketentuan dan perbuatan Allah. Jadi termasuk pilihan kita pun ketentuan dan perbuatan Allah, usaha kita pun ketentuan dan perbuatan Allah. Adapun Mu'tazilah Qadariyah, kita yang melakukan perbuatan sendiri dengan dengan tenaga kudrah, keupayaan yang Tuhan jadikan di kita. Sampai masa kudrah, tenaga, keupayaan yang Tuhan letak di kita, itulah yang berkah. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Adapun kalau kekuatan di kita berkah secara sendiri-sendiri, bukan kekuatan tu datang daripada Allah yang jadikan, itu bukan Mu'tazilah Qadariyah. Itu akidah yang ijma' ulama' menghukumkan kafir. Adapun akidah Jabariyahnya, mereka tidak berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya betul hak Mu'tazilah Jabariyah tu, tapi akidah Mu'tazilah Jabariyah ni bercanggah dengan ayat Quran yang menyandarkan perbuatan kepada kita. Jadi Mu'tazilah Jabariyah ni walaupun hakiki sebenar, segala-galanya kita tidak ada apa-apa sebenar dari segi hakiki, tapi macam mana dengan ayat-ayat Quran yang lain yang menyandarkan perbuatan kepada kita. Contoh tadilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami yang sembah. Jadi kalaulah kita tidak berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, iyyaka na'budu tak betul lah. Mana kita tidak Jabariyah tidak berpegang dengan ayat yang menyandarkan perbuatan kepada hamba. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan tetap duduk di bawah rukun iman yang keenam. Sekalian perkara kesemuanya adalah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak kita hari ni sejam setengah ni untuk hak 16 minggu 15 minggu tu. Ulang waktu je sebenarnya. Padahal hari ni sehari je. Saya pernah pergi satu kali tu pergi Kuala Lumpur. Sejam setengah ke 2 jam. Gitulah, sejam setengah 2 jam kita ada ingat tu. Mana cerita daripada awal ketentuan dan perbuatan Allah sampai ngesuk macam saat ni kan. Ada orang komen dia kata, oh ustaz di Terengganu waktu belah-belah minggu dia kata. Sining semalam je. Semalam je. Sebab apa? Orang situ tu orang geliga belaka. Semalam je. Memang walaupun kita kata belah-belah minggu ulang bicara bab hukum makanan ni ulang je. Kalau cerita sekali lalu gitu sejam clear. Ya. Tinggi-tinggi sejam setengah macam hari ni. Masa dia Kuala Lumpur tu 2 jam tak silap. Kuliah maghrib tapi 2 jam. Clear sekali je. Faham pegang. Clear. Hak jadi payah ni, mula dengar faham. Lepas dengar pening. Oh, kata pulak dah. Maknanya apa? Dia mula dengar tu faham. Dia kata, ni kadang-kadang menyakit. Mula-mula dengar faham. Mana? Sekalian perkara, kesemua ketentuan dan perintah. Faham. Termasuk hak tu Tuhan juga pening. Maknanya dia tak faham daripada awal, tapi dijahil murakab.
Apa jahil murakkab? Dia berasa macam dia faham. Walau dia tak faham. Dia berasa faham macam mana? Sekalian perkara perbuatan lah, faham payah apanya. Kesemua perkara pun faham. Baik jahat semua daripada Allah, faham. Lepas tu cerita pula hak jahat. Hak jahat Tuhan juga. Saat ni dia kata faham. Lepas tu itu usaha Tuhan juga. Saat ni dia kata faham. Sekarang perkara kesemuanya dia tak faham. Kalau dia faham asas, lepas tu saya nak pindah satu-satu tajuk tu, setangga tu tak lopak. Setangga saya ada catatan ni untuk pindah satu-satu, tak ada catatan. Maka dia faham daripada umbi asal, dia akan faham lah huraian tu. Tapi bila dia tak faham umbi asal, dia kata dia faham. Bila hura je pening, dia tak faham. Hak pening laginya apabila diulang-ulang. Kau ulang kau pening. Tu bukan dia faham. Dia tak nak terima. Sepatutnya apabila ulang-ulang ni bukan pening. Bila ulang-ulang ni Allah jemunya dengar ulang. Tu baru jawapan betul. Jemu. Kalau tu ulang-ulang tu pening, dia tak faham daripada awal sebenarnya. Cuma dia rasa macam dia faham. Itu jahil murakkab. Tu payah sikit tu. Yang bahaya. Mana kita kena mati di tajuk rukun iman yang ke-6, sekalian perkara baik dan jahat kesemuanya daripada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ni selesai tajuk rukun iman yang ke-6. Kita masuk dalam pembicaraan sifat Allah taala ni, kita hurah pula ni sampai di sifat kudrah iradah, panjang pula hurah ni. Nak adakah habis kitab Pati Paridah ni? Tak tahulah. Ni tapi kenapa tak sampai masa baru hurah dah? Kita kuat hurah ulang-ulang pun tak apalah. Dia tak list sekali lalu tu sekali lalu. Dia kadang-kadang tak adilah, dia rasa macam faham tapi benar tak faham. Sekali lalu okey. Bila detail kan, gitu dia pun barulah. Kena-kena dia tak faham. Lepas tu kena ulang-ulang. Tapi macam sebut tadilah, ulang-ulang kita orang mengaji ni bukan untuk kita tak ada masalah clear bab pegangan ni. Biarlah kita boleh menyampaikan, boleh kita cerita bab pegangan sekurang-kurangnya kepada anak cucu. Tanggungjawab kita, hak bekalan kita lepas dari kita mati. Kalau anak cucu kita memang dok tinggal sekalipun berjuruh zahir dianya, tapi kalau akidah dia tak ada, itu bukan bekalan kepada kita. Bukan dibimbangi pulaknya kita bertanggungjawab kerana kita tidak ajar ilmu akidah sebelum anak kita masuk umur baligh. Berat pula kitanya selepas daripada kita mati. Tidak menjadi bekalan, bukan menjadi bebanang pula kepada kita. Jadi kita mengaji bab ni biar sampai kita boleh menyampaikan. Jadi selesai pembicaraan rukun iman. Kita masuk kepada bahagian agama yang ketiga, ihsan, iaitu buat baik. Itu ihsan. Apa makna buat baik? Mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Itu ihsan. Bila kita buat aturan perintah wajib sunat, dia pun naik maqam muraqabah, maqam musyawarah. Baru cerita bab maqam ihsan. Tapi nak ada ihsan, Islam dan iman kena sempurna terlebih dahulu. Sebab ihsan ni adalah syarat untuk sempurna Islam dan iman yang sah terlebih dahulu. Islam sah, iman sah. Nak sempurna Islam dan iman dengan ihsan. Kalau Islam dan iman tak sah, ihsan pun tak pakai. Islam iman yang sah, sempurna Islam iman dengan ihsan. Apabila ihsan ni kuat amal ibadah, naik maqam ihsan pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.